Lokasi gerai yang strategik tanpa perlu memasuki mana-mana premis makanan merupakan antara faktor makanan jalanan atau lebih sinonim dengan panggilan street food semakin mendapat tempat dalam jiwa masyarakat Malaysia. Variasi menu serta juadah yang ditawarkan membuatkan pembeli kecoh aliu sekaligus teruja untuk berbelanja. Namun dengan kedudukan ekonomi negara yang tidak menentu, ada suara-suara sumbang dan rungutan dalam kalangan pembeli yang mendakwa harga makanan jalanan semakin tinggi dan cekik darah. Hakikatnya, mahal atau murah itu bersifat subjektif dan bergantung kepada kawasan serta individu yang melakukan pembelian. Tinjauan kru Malaysia hari ini di sebuah lokasi jualan makanan jalanan di Shah Alam mendapati sesetengah gerai masih mengenakan caj yang sederhana dan berpatutan. Tetapi apabila ditanyakan kepada peniaga, masih ada pembeli yang kurang berpuas hati dan berharap agar harga jualan diturunkan. Kebanyakannya harga lebih mahal dan mereka argue kat situ lah kenapa dekat luar lebih mahal, kami di sini boleh jual dengan harga yang agak berpatutan. Itu yang jadi apa sekarang ni persoalan dia. Jadi dekat sini kami dapat jual murah pun disebabkan kami terpaksa cut sebenarnya beberapa kos. Jadi itu yang kami masih lagi boleh jual dengan harga yang murah lah. Besok peniaga datang beli dekat saya, dia kata kenapa terlalu mahal sangat sekarang sampai harga macam ni. Saya pun cakap bergantung kepada harga pasaran. Kadang-kadang harga pasaran ada naik, ada turun. So, kita tak boleh buat apa, kita kena ikut harga pasaran. So, diorang pun kadang-kadang diorang faham lah. Dia tak bergantung kepada kedai, dia bergantung kepada harga barang. Sebab harga barang basah sekarang ni, dia tak menentu. Dia semakin menaik dan menaik. So, kalau kata harga barang naik, kita terpaksa menaikkan harga makanan. Tapi kita naik pada harga kadar yang termampu kita lah, bukan kita lebihkan harga yang menguntungkan kita, macam tu lebih kurang. Berbeza pula dengan tinjauan kami di Festival Makanan di Setia Alam. Ada segelintir peniaga yang meletakkan harga lebih tinggi daripada kebiasaan. Sebagai contoh, satu cawan air bersaiz besar boleh mencecah sehingga RM8, manakala sebungkus nasi ayam boleh mencecah RM15. Malah ada juga peniaga yang menggunakan nama-nama besar seperti selebriti serta makanan tular sebagai alasan untuk meletakkan harga yang tidak masuk akal. Namun dari sudut pandang peniaga pula, harga makanan yang dijual bergantung kepada banyak faktor seperti kos bahan mentah, sewa tapak serta kualiti makanan yang disediakan. Malah ada juga antara peniaga yang berasal dari luar negeri dan terpaksa menanggung kos pengangkutan untuk menyertai festival tersebut. Harga dia sama bang, macam mana harga kita orang meniaga di Port Dickson, sama je dekat sini. Kalau kita naik nanti orang cakap lagi mahal lah pula, sedangkan harga yang sekarang ni pun kadang ada setengah orang dia cakap mahal lah pula kan. Tapi sama je, kita beli barang-barang pun dah berapa, kita nak goreng tepung lagi, minyak masak lagi. Satu hari kadang 5 botol, 6 botol kot. Itu pun dah berapa harga dia dah. Jadi kalau kita nak jual murah lagi, macam mana kita orang nak bani? Kita jual fruit cocktail, harga untuk satu bun ni RM18, kita pakai 2 jenis. Macam boleh pilih 2 jenis coklat lah. RM18 itu bagi kami berbaloi dah kot sebab dapat pilih 2 coklat. Lepas tu coklat kita pakai semua premium. Bos setiap hari kita beli yang fresh. Tak ada yang macam bos malam kita guna balik atau tak. Harga untuk kedai RM15 sebab kedai kita tak pakai kos. Macam kita main event Joe. Jadi kos dia tu tinggi sikit. So kita kena harga dia lebih sikit. Bagi saya harganya agak pricey sikit, agak mahal sikit, tapi saya faham lah sebab dia event kan, so agak pricey sikit lah. Kita kena pusing-pusing jalan-jalan, bukan sebab satu booth je yang mahal, ada je booth yang lain yang offer harga yang murah kan. So kita kena jalan-jalan pusing-pusing baru kita jumpa harga yang berpatutan. So far harga dia memang ada markup sikit lah, lebih sikit daripada tempat biasa, tapi disebabkan banyak variety and then tempat ni pun bukan selalu ada. So berbaloi jugalah sebab kita boleh cari benda yang viral tu dekat satu tempat. Diorang pun ada kos-kos dia yang tersendiri. So so far okey lah, boleh terima. Seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung jangan berserak. Kedua-dua pembeli dan peniaga harus bertimbang rasa dan mempunyai persefahaman bagi mewujudkan solusi menang-menang tanpa merugikan mana-mana pihak.
memang seronok kan kalau kita macam meninjau makanan street food. Dan lagi awak ni pergi macam-macam acara yang memang street food, makanan jalanan. Jadi tapi itulah dia. Persoalan di tanda harga tu, adakah diletakkan sejujurnya? Adakah orang kata contoh kalau jual burger premium, sesuai ke tak sesuai jual RM25 dan sebagainya? Itulah, apa yang menjadi tanda aras itu? Kan? Tadi Sofia ada cakap memang saya memang biasalah kan buat event apa semua. Memang betul. Kebanyakan tempat yang saya mengacarakan program street food ataupun makanan jalanan ni memang agak mahal sikit. Bukan sebab apa? Sebab apabila ditanyakan kepada para peniaga ni, mereka katakan bahawa sewa tapak itu mahal. Oleh organizer-organizer yang telah pun tetapkan harga itu. Atas sebab itu mereka terpaksa menaikkan harga jualan. Itu orang cakap baik tak payah beli kat event, baik beli dekat kedai apa semua kan. Murah sikit kan. Okey, jadi kita nak bercakap tentang kali ini isunya adalah harga makanan jalanan ni yang terlalu mahal. Kita terus bersama dengan Tuan Syamsul Nizam Khalil, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Puan. Saya melihat senyuman di wajah Tuan. Pastinya banyak info yang boleh kita dapatkan hari ini. Sebagai permulaannya, Tuan, kita melihat harga yang orang kata begitu besar sangat jurang perbezaan dia. Apakah pendapat dan juga pandangan berdasarkan pemantauan on ground? Terima kasih. Pertama, terima kasihlah kepada MHI kerana menjemput KPDN untuk berkongsi beberapa perkara ini dan juga kepada Fazli dan Sofia lah. Dan berdasarkan kepada video yang disiarkan tadi dan komen-komen daripada peniaga, pengguna dan juga yang saya tertarik dengan yang last kali tadi yang petikan oleh pengulas tadi mengatakan bahawa sepatutnya peniaga dan pengguna ni berada dalam situasi win-win, menang-menang, di mana peniaga boleh menjalankan perniagaan, mencari pendapatan, pengguna boleh dapat pada harga yang munasabah dan berpatutan. Pada hari ini di mana kita lihat dari segi KPDN adalah fokus kepada mengawal kos sara hidup, ya, kalau kita menguruskan kos sara hidup hari ini. So jadi berhubung dengan street food ataupun makanan jalanan ni, sebenarnya istilah street food ni ialah di mana makanan yang sedia ada dijual di satu tempat, lokasi, dan kini hari ini adalah terhadap pesta dan juga food festival ada kan, di lokasi-lokasi tertentu dan juga food truck, ya. Jadi hari ini street food ni menjadi popular dan terkenal. Dan berdasarkan kajian oleh satu Street Food City Index, ya, yang dibuat oleh MyLate List ni, kita dapati bahawa terdapat 30 negara, bandar-bandar seluruh dunia yang terbaik dalam segi food street ni. Termasuk di Malaysia ada 2, di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Di 2 lokasi ni memang terkenal lah, kita pun tahu kan. Jadi oleh itu, dan indeks yang dibuat ini adalah antaranya mengikut jumlah penjual makanan jalanan dan juga harga makanan yang dijual itu adalah rendah. Jadi bila rating ini dibuat, maksudnya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang ini adalah termasuk dalam kategori yang jumlah penjualnya ramai dan juga harganya adalah rendah. Jadi kita perlu kekalkan perkara ini. Jadi tapi hari ini situasi nampak macam ada rungutan daripada pengguna mengatakan bahawanya harganya agak tinggi berbanding dengan premis perniagaan yang disewa. Jadi oleh itu ya, jadi berdasarkan kepada kajian kita dapati bahawa terdapat beberapa faktor lah, ya, seperti mana yang telah nyatakan tadi lah. Dan kita dapati bahawa terdapat lokasi-lokasi jualan oleh food street ini dan dapat dikawasi oleh PBT lah, maksudnya perlu dalam kawalan PBT lah sewa. Biasanya sewa PBT ni lebih rendah. Terdapat juga lokasi-lokasi di mana penganjur yang menyewa daripada PBT dan menyewakan balik kepada food street ni. Jadi mungkin faktor-faktor itulah antara sebab kenapa berlakunya harga yang berbeza-beza di satu tempat tu bagi menjual barangan yang sama. Jadi oleh itu hari ini kepada KPDN kita win-win situation perlu berlaku di mana peniaga dapat menjalankan perniagaan dan pengguna boleh membuat pilihan. Jadi hari ini kita punya tagline untuk KPDN adalah supaya semak harga sebelum beli. Kita bukanlah nak katakan bahawa kita nak memboikot apa sebagainya, tetapi lebih kepada kita punya kawalan ke diri kita dan juga kita lihat di segi komen-komen. Sebab street ni adalah hari ini orang mendapatkan maklumat mudah di mana mereka akan tengok komen itu. Kadang-kadang ada kata viral sedap, tapi ada setengah orang tak mencapai cita rasa dia kan. Tak tekak juga. Jadi faktor-faktor ni memainkan peranan. Jadi pengguna ada pilihan, ya. Jadi kita pula
di pihak KPDN kita ada price catcher. Dia mana price catcher ni kita ada 400 lebih barangan. Dia mana boleh membandingkan harga-harga itulah. Jadi maksudnya kita ada tengok kita lihat pengguna boleh menggunakan kuasa mereka dan juga peniaga juga. Berdasarkan kepada faktor-faktor tadi kita tahu dia ada kos dia, dia ada katanya bahan premium dan sebagainya. Tapi akhirnya pengguna juga yang boleh buat pilihan. Hari ini kalau dijual terlalu tinggi, pengguna tak pergi, so pengguna ada kuasa sebenarnya. Banyak faktor yang kita lihat hari ini. Kadang-kadang kalau isu-isu yang berhubung dengan perkara ini banyak pengguna menggunakan hak dia. Baik, betul. Kuasa pengguna ini penting. Kita kena pandai gunakan juga dan kita sembang harga dulu. Betul. Okey, ini rakan-rakan kami dekat Facebook tuan. Kata daripada Zahid Paan kata betul ada jumpa harga makanan dan minuman hampir sama seperti harga restoran dekat fast food. Okey, lepas tu Ahmad Al-Jeffrey. Dia kata apa Sofia tu? 2 hari lepas ingat nak support gerai jual nasi lemak. Minta bungkus nasi goreng yang dah siap goreng, telur mata, seketul ayam, Nescafe RM20. RM20. Oi. Lain macam. Nampak? Okey. Lepas tu Amin Nurudin kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul harga street food ni agak mahal pada masa ini. Tapi maybe sebab bergantung pada harga bahan yang tak menentu dan pada menu tertentu gunakan bahan yang mahal seperti makanan ataupun masakan western dan ikut tempat sama ada bandar. Betul? Ini apa yang tuan katakan tadi. Tempat ataupun harga itu bergantung juga kepada tempat yang kita jual tu, macam KL, Pulau Pinang, bandar-bandar besar ni sudah pastinya harganya berbezalah berbanding kalau kita pergi ke kampung-kampung. Kan? Okey tuan, nak tanya pula dari segi mungkin pihak KPDN sendirilah, dari segi pemantauan, tinjauan, apa yang mungkin dilakukan. Macam bagi pihak kita price catcher tu yang tadi kan. Okey, bagi pihak jadi dari segi penguasaan ni sebab Kementerian memang sentiasa menjalankan perniagaan. Di seluruh negara kita ada lebih kurang 73 cawangan di seluruh negara. 2,200 pegawai penguasa dan 900 pegawai pemantau harga. So setiap hari mereka turun padang untuk melihat dari segi situasi harga bekalan. Dan juga bagi maksud ini, harga food street Encik Fadli dan juga Sofia, kita memang menjalankan perniagaan di bandar dan luar bandar. Dan bagi membendung kenaikan harga yang tidak munasabah ni kan. Sebab dari segi perundangan sedia ada memang mencukupi untuk kita mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak didapati menaikkan margin atau markup keuntungan mereka. Bukan isu naik harga tetapi lebih kepada menaikkan margin keuntungan. Maksudnya faktor kenaikan harga itu kita perlu lihat bahawa apakah yang menjadi penyebab kepada kenaikan harga tersebut. Dan pertamanya kita akan keluarkan notis di bawah Seksyen 21 untuk mendapatkan maklumat. Kos dia, harga jualan dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan meneliti dokumen-dokumen dan sekiranya memang berlaku kesan, berlakunya kenaikan margin keuntungan, barulah tindakan perundangan akan diambil. Dan tapi sebenarnya kita nak supaya pematuhan lebih perlu diambil oleh pihak peniaga supaya memastikan bahawa harga yang dijual itu adalah munasabah dan juga tidak terlalu tinggi bagi food street ni. Sekarang oleh faktor-faktor dia berbeza. Apa yang dikatakan oleh pengguna dengan komen-komen oleh itu adalah benda yang munasabah, yang masuk akal. Jadi oleh itu kita tak, walaupun kerajaan tidak mengawal harga food street ni, tetapi inisiatif perlu diambil oleh pihak peniaga dan pengguna juga perlu mengambil tindakan supaya kita nak bahawa semua pihak boleh mendapatkan pendapatan daripada food street ini. Sebab hari ini banyak juga hari ini orang yang dah mula berniaga. Berniaga hari ini banyak kita dapati di tepi jalan di bahagian. So kita memang kerajaan memang menggalakkan supaya mereka menjalankan perniagaan, tetapi jangan terlalu menaikkan harga yang terlalu tinggi menyebabkan pengguna akhirnya dia akan gunakan hak dia. Dia akan pergi tempat yang viral tapi harga yang munasabah. Itu yang menjadi pilihan mereka. Jadi itulah kita akan lihat dari segi pemeriksaan, kita akan lihat di tanda harga. Tanda harga perlu jelas supaya pengguna boleh buat pilihan. So kita tak nak nanti bila tidak letak tanda harga, mereka telah pakat bahawa kita harga sama saja. Jadi dia akan merugikan pengguna. Alat timbang yang ketiga, harga mengelurukan. Harga dipamerkan tak sama dengan harga yang di cash register tu ataupun dekat dia punya POS tu. Jadi oleh itu kita melihat supaya peniaga menjalankan tanggungjawab mereka, pengguna juga dapat menjalankan dia punya peranan. Akhirnya masing-masing mendapat keuntungan daripada aktiviti perniagaan. Salah satu pendapatan baru bagi rakyat negara kita kan hari ini, mereka yang lebih suka berniaga sendiri dan mereka mendapat pendapatan daripada
perniagaan ini. Akhir sekali mungkin satu pesanan lah kepada semua peniaga, sama ada peniaga yang sedia ada ataupun bakal menjadi seorang peniaga. Kira kita tahu hak kita sebagai pengguna dan bagaimana pula tindakan yang bakal dikenakan sekiranya mereka ni berdegil, mungkin dia mungkin sebab-sebab sendiri yang mengatakan harga macam ni memang kita kena kekalkan supaya orang kata dapat margin yang tinggi dan sebagainya. Ini orang kata berkelompok kan. Bagaimana satu pesanan yang sedikit tegas bagi mereka yang nak menjalankan perniagaan ini supaya lebih bermuhasabah, Tuan? Walaupun kerajaan tidak mengawal harga, tetapi kerajaan telah ada undang-undang yang mewajibkan setiap peniaga meletakkan tanda harga di bawah Perintah Kawalan dan Anti Pencacutan, perniagaan harga oleh bagi barangan dan caj perkhidmatan. Bukan barangan saja, termasuk caj perkhidmatan. 2020 di mana mereka wajib meletakkan tanda harga. Dan jika gagal, mereka boleh dikenakan bagi pertubuhan perbadanan atau syarikat boleh denda sehingga RM100,000 dan bagi kompaun maksimum RM50,000. Bagi individu boleh denda sehingga RM50,000 dan kompaun RM25,000. Manakala bagi mereka yang mencatut di bawah Seksyen 14 Seksyen 1 atau Kawalan Harga Anti Pencacutan, mereka boleh syarikat boleh denda sehingga RM500,000 dan individu boleh denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara. Jadi maksudnya tak berbaloi kalau kita nak untung sikit, tetapi akhirnya kita boleh dikenakan tindakan. Jadi oleh itu kami di KPDN ni menggalakkanlah supaya peniaga ini menjalankan perniagaan secara beretika dan untuk jaga masa panjang. Sebab perniagaan ini adalah perniagaan itulah pendapatan kan. Jadi oleh itu mereka perlu berhati-hati dan dapat beli jiwa pengguna. Ini bila dia dapat pengguna ni harga lebih sikit pun tapi dia servis yang diberikan, kualiti makanan, kebersihan, itu yang menjadi pilihan dia. Betul. Sebab harga mahal adalah satu yang subjektif, tetapi akhirnya pengguna akan buat pilihan dia. Jadi sebab hari ini banyak orang menawarkan produk yang sama pada harga bayaran, tapi pengguna akhirnya dia akan tengok. Itu yang sebenarnya kita galakkan supaya biarlah kita tidak tanpa kita mengekang mengawal harga dia, tapi maksudnya biar berlaku secara natural, secara semula jadi. Baik, Tuan. Sisi sikit, Tuan. Dah nak habis tadi. Jadi sekarang ni pengguna ni sekarang ni dah macam tak sabar lagi ni mereka nak buat aduan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dah macam jadi trend sekarang ni, mereka nak buat aduan, mereka viral kan. Dulu. Barulah macam pihak daripada kerajaan sendiri nak ambil tindakan. Jadi sekarang ni apakah tindakan susulan yang harus mereka buat? Okey, pertama ini kerjasama orang ramai supaya jangan viral dululah. Maksudnya buat aduan pada kita dulu, kemudian sebab bila viral dulu, pihak-pihak terlibat akan menghilangkan bukti-bukti. Semasa kita pergi dah tak ada dah. Betul. Jadi oleh itu buat aduan kepada kita sebab kita KPDN memberi jaminan bahawa aduan bekalan harga ni kita akan set dalam masa 24 jam. Baik. Dekat mana Tuan? Nak buat aduan? Buat aduan jadi kita pertama ni secara WhatsApp aja. Kita ada aduan suri, secara QR code di mana nombor dia WhatsApp dia 079 848 8000 dan 079 279 4377. So WhatsApp aja hari ni boleh, tak payah kita buat masuk dalam aduan. WhatsApp aja dia akan masuk dalam sistem kita akan terus jaga kesihatan dalam masa 24 jam. Dan nasihat kita lah last kali kepada pengguna dengan peniaga ni. So pengguna ni merancang perbelanjaan, bijak berbelanja, pilih mana pasar raya ataupun yang menjualkan jualan murah dulu. Boleh tengok sebab harga. Kemudian peniaga pula supaya dari segi dapat kita sekarang KPDN sedang untuk mempromosikan dari segi bis berkat ini. Bis berkat dan juga supaya sama harga sebelum beli. Inilah supaya kita win-win situation tadi. Semak harga sebelum beli. Mudah saja. Jangan melantak dulu. Jangan dulu tak puas hati FYP. Jadi kita buat cara yang baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Syamsul Nizam Khalil, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Bahagian Penguasa KPDN dan juga Kos Sara Hidup kerana sudi meluangkan masa topik yang kata menarik. Kan saya rasa lebih ramai yang lebih cakna berkenaan dengan pembayaran ataupun harga yang diletakkan bagi makanan jalanan seperti ini.